Astaghfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Nak terus lagi ke tunggu Ustaz? قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis. Fadilatul Ustaz Doktor, kita doakan Tuan Pengurusi dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan ditetapkan imannya. Amin. Seterusnya yang diraikan, yang berbahagia YB Datuk Dr. Haji Abdul Rahman Junaidi selaku peneraju yang dipertanggungjawabkan bersama dengan ahli-ahlinya dan jawatan kuasanya, dan juga Tuan Imam dan juga Tuan yang mengurus tadbir Masjid Darul Hana. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya semua tampuk kepimpinan ini di bawah urus selia tadbir YB lah, agar dikurniakan Allah kecergasan fizikal, kecerdasan minda, nampak yang benar itu benar dan mudah mengikutinya, nampak yang salah itu salah mudah menjauhinya. Mudah-mudahan dengan cara yang demikian itu perkampungan Darul Hana ini dipandu ke arah yang diridhai Allah, insya-Allah. Amin. Seterusnya yang saya muliakan mengatasi kemuliaan semua yang ada di sini, yaitu para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para alim ulama, para kiai, para habaib, ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, pensyarah-pensyarah yang ada di dalam majlis ini. Ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya kepada semua ayahanda dan bonda muslimin dan muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita doa sama-sama supaya yang pertama Allah Ta'ala menetapkan iman kita. Amin. Yang kedua, kita mohon Allah Ta'ala mematikan kita dalam mati yang baik. Amin. Yang ketiga, kita mohon minta Allah supaya terima semua amalan kita. Amin. Dan yang keempat, kita minta Allah Ta'ala menemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Semua sihat?
Alhamdulillah. Wabi sihat, Wabi? Sihat ya? Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Pertama sekali, saya Wahibi Tok Imam, saya sangat berbesar hati dan amat terharu dengan jemputan daripada pihak Wahibi sendiri yang menjemput saya pada hari ini untuk berceramah di masjid yang mulia ini bersempena ulang tahun ketiga masjid. Sedangkan ramai lagi ustaz-ustaz dan ulama-ulama yang lebih hebat daripada saya, tapi YB memilih saya, membuatkan saya rasa macam sangat terharu. Dan insya-Allah saya menghargai setiap jemputan dan setiap hadirin yang hadir pada malam ini. Dan dengan itu saya cuba sedaya upaya malam ini untuk sampaikan dengan sehabis baik apa yang kita bincangkan pada malam ini. Semoga penyampaian saya itu menunjukkan penghargaan saya kepada tuan-tuan, insya-Allah. Jadi ketika mana baginda Nabi SAW suatu hari Nabi dapat wahyu daripada Allah, wahai Muhammad, sekarang malam ini kamu kena keluar berhijrah. Jadi baginda Nabi SAW memang menantikan saat itu, sebab rombongan pertama hijrah di zaman Nabi sudah pun berlaku. Antara yang join hijrah yang pertama itu adalah anak dan juga menantu baginda Nabi SAW. Itu ialah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bersama dengan istrinya yang merupakan anak Nabi. Itu nama dia Ruqayyah, Siti Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rombongan ini first sampai dekat satu tempat nama Habsyah. Sekarang dikenali dengan nama Utopia. Dan tempat ini ketika itu rajanya bernama Najasyi. Dia itu Kristian awal. Sebelum para sahabat hijrah, beliau dah mempercayai baginda Nabi dan mengalu-alukan kedatangan orang Islam untuk berlindung diri di sana. Maka Nabi hantar rombongan yang pertama dulu pergi. Jadi rombongan yang lain ada yang dah berhijrah sikit-sikit untuk pergi ke Madinah. Sebab arahan untuk pergi ke Madinah itu dah ada. Tetapi arahan kata Muhammad, kamu keluar sekarang belum. Jadi ada seorang lelaki itu namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tanya Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilakah peluang untuk saya keluar berhijrah? Nabi kata, tunggu, sabar. Dia kata semua orang dah
menzahirkan kepercayaan mereka, keimanan mereka, nak menjaga Islam dan iman. Saya bila lagi? Nabi kata, kamu tunggu sabar. Sebab dalam ramai-ramai orang, saya pilih kamu nak hijrah dengan saya. Baru Sayyidina Abu Bakar faham, oh rupanya dia ditahan sebab Nabi nak hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatur strategi. Antara strategi hijrah dia, matlamat nak sampai ke Madinah, tapi ada tentangan. Jadi antara strategi dia ialah kena sediakan 2 kenderaan, 2 ekor unta. Mesti ada yang hantarkan makanan sebab nak bersembunyi. Mesti ada informer, penyampai maklumat. Kita punya spy, kita kena ada. Jadi kedua-dua yang ini disediakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Yang ini anak Sayyidina Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar dengan Abdullah bin Abu Bakar. Yang unta 2 ekor ni Abu Bakar juga sedia, dan sedia seorang penunjuk jalan. Bila malam sampainya wahyu kata, wahai Muhammad, malam ini kamu keluar berhijrah. Maka siang itu baginda Nabi keluar pada waktu tengah hari rembang, dalam keadaan meletakkan kain di kepala baginda, dalam keadaan panas terik, yang mana orang semua kenal Nabi tak keluar rumah waktu itu. Jadi baginda Nabi menutupkan kepala baginda sampai ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Maka baginda Nabi macam menjenguk ke dalam, dan nampak ada ahli keluarga Sayyidina Abu Bakar di rumah. Sayyidina Abu Bakar kata, jangan takut, yang ini semua keluarga kita, maknanya geng kita, jangan takut. Maka Nabi bagi tahu, wahai Abu Bakar, malam ni kita kena hijrah. Jadi malam itu Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Ali duduk berada di dalam rumah baginda Nabi SAW. Okey, ni saya cerita kod-kod orang Sarawak ada yang nak pergi umrah. Ada banyak riwayat, tapi semuanya boleh gabung sekali. Rumah Nabi yang Nabi keluar berhijrah, bukan rumah yang Nabi lahir. Rumah Nabi lahir itu perpustakaan yang berada di Jabal Qubbais itu, di atas Syi'ib Ali itu, berdepan dengan Jabal Qubbais. Tuan-tuan keluar daripada pintu Marwah atau tuan-tuan keluar daripada pintu Safa, Kaabah berada di sini. Keluar mana-mana pintu, di hadapan sini ada satu rumah perpustakaan. Dia tulis Maktabah Makkah Al-Mukarramah, perpustakaan Mekah, Masjidil Haram punya lah. Itu rumah Nabi lahir. Sebelum kawasan situ, depan ini keluar Marwah, keluar Safa, sini ada tanah lapang. Di sini dulu ada satu kren yang jatuh. Maka dalam riwayat, kawasan ini adalah kawasan rumah Nabi. Luas sangat, tak tahu mana, tapi itu kawasannya. Baru ini kawan kami pergi umrah, mencari lagi maklumat-maklumat, dan jumpa beberapa maklumat. Salah satunya ialah di pintu Marwah. Kalau tuan-tuan keluar pintu Marwah, dia akan ada macam bukit, dia turun macam tu. Di bukit turun itu, dia ada satu bangunan panjang, itu adalah tandas. Okey. Di tengah-tengah tandas tu dia ada macam laluan, mana daripada orang belah sini nak naik ke atas sini, dia boleh lalu dan tengah-tengah toilet tu. Kalau tuan-tuan masuk tengah-tengah toilet tu, dia akan tulis dekat atas tu, ila Kushashi, ke arah satu perkampungan nama Kushashi sebelah atas sini. Kushashi
adalah keluarga yang berjasa kepada kita. Kenapa? Zikir yang Tuan Imam baca selepas semayang tadi itu adalah zikir Qushashi. Zikir yang disusun oleh ulama-ulama Qushashi dan dibawa ke tempat kita untuk diamalkan selepas semayang. Boleh faham? Jadi perkampungan Qushashi sebelah daripada tandas sini. Yang saya nak cerita dekat tuan-tuan, bila tuan-tuan tengok tanda-tanda yang saya sebut tadi, tapi kena ingat, jangan pergi ramai-ramai. Nanti orang ingat rombongan masuk tandas. Bila masuk dekat tengah-tengah tandas tu, pergi dua. Sebab tu saya cerita umum, live pun dengar dan sebagainya. Semua orang boleh buat, tapi jangan pergi ramai-ramai. Sebab tabiat negara Saudi, Mekah, bukan negara kita. Kalau YB bagi kita duduk ramai-ramai. Sana dia bukan negara kita. Dia tak suka berkumpul. Sebab tuan-tuan kena ingat, pada tahun 1987 kan Kaabah biasa ditawan oleh lelaki bersenjata. Senjata itu mereka seluduk melalui jenazah. Kalau van belakang pintu Babul Ismail tu, kalau masuk tu, tempat bawa masuk jenazah, kalau hari ni masuk 4 jenazah, masa itu bila umum jenazah 4 jenazah akan ada 5 jenazah. Satu kotak jenazah tu bukan jenazah, ada senjata dalam dia. Ini tahun tu. Kalau nak dengar cerita ini, kena panggil orang yang ada di situ waktu peristiwa itu. Antaranya Ustaz Duk Cik Ngah. Beliau ada di situ waktu itu. Waktu tentera yang nak tawan kota Masjidil Haram tu, depa duduk dekat dalam tembak tu. Depa orang yang cekap, depa sniper. Dia tembak kepala polis pecah. Dalam daripada masjid. Jadi tentera nak elakkan diri, dia rempuh pintu dengan jentera yang besar. Pintu Babus Salam, kalau tak silap saya, Ustaz Duk Cik Ngah cerita, pecah Babus Salam itu, tapi pintu besar. Jadi pintu tu jadi perisai, bawa masuk dalam. Lepas tu tentera semua pakai tembak, lawan tembak. Lepas tu ada tangga tepi tu, ambil tayar, bakar tayar, tauk masuk dalam tu, tauk masuk dalam tu, tauk masuk, ya rahmatullah, tauk masuk dalam tu, tauk baling masuk tayar yang terbakar. Jadi asap naik banyak. Orang yang bersembunyi dia tak tahan. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam gambar, tuan-tuan tekan YouTube, orang yang kena tangkap itu semuanya muka dia hitam. Bukan dia berdosa, jangan silap. Kita ni cepat sangat kan. Ya Allah, hitamnya muka orang berdosa ini, bukan. Dia muka dia kena asap, terbakar, tayar banyak. Jadi dia keluar, dia surrender, dia kena tangkap. Dia kena pancung. Bila baca beberapa riwayat lagi, ada yang kata dia pancung dengan pedang biasa, ketua dia itu tak putih. Pancung tak putih, pancung tak putih. Dia kena pakai satu pedang diperbuat daripada emas dan sebagainya. Angkat tu kena ambil orang dia, pancung baru putih. Ada cerita dia, nanti tuan-tuan baca. Poin saya cerita ialah disebabkan ada peristiwa itu, sebab itu Saudi dia tak bagi kita berkumpul ramai-ramai. Jadi kalau tuan-tuan dengar cerita saya ni, dengar elok-elok, hafal, pergi cari nanti. Tuan-tuan masuk dalam tandas itu, tapi orang perempuan tak boleh. Itu tandas lelaki. Itu jangan buang tabiat pula. Tapi zaman sekarang, zaman moden, tuan-tuan cari dulu, jumpa, keluar balik, buat live, bagi semua orang tengok. Boleh dapat juga, kongsi ilmu. Jadi tuan-tuan masuk dalam tandas itu, sama ada ke kiri atau ke kanan saya dah terlupa. Tuan-tuan cari ada tandas yang kosong, tak ada tempat berak tu, tak ada. Dia ada pintu tandas. Tuan-tuan buka, ada tandas, buka, ada tandas, buka, ada tandas. Ada satu, buka, tak ada apa. Baik, tak ada, apa tak ada. Itu adalah bilik baginda Nabi dengan keluarganya dulu. Okey. Nanti tuan-tuan cari. Pembinaan dulu dia dapat arahan untuk buat tandas. Jadi mereka masih nak memuliakan Nabi. Rumah atau tempat ruang baginda Nabi dan keluarga itu dia buat juga
Tapi dibuat pintu buka kosong saja ada. Masih berpeluang untuk tengok. Nanti kalau peluang pergi tengok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rumah itu Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali duduk nak berhijrah. Masa ni Siti Khadijah dah wafat dah. Jadi berkumpul dalam rumah itu cukup masa. Darun Nadwah membuatkan keputusan kena kepung rumah Nabi 100 orang. Bila kepung rumah Nabi 100 orang, bahasanya ialah dalam bahasa kitab, tidak akan ada seekor tikus pun yang kalau lintah keluar selamat daripada pandangan tentera yang kepung. Sebab 100 orang, maknanya terlalu kecil rumah Nabi untuk 100 orang kepung. Kalau tikus keluar pun pasti akan nampak. Maka turun firman Allah, tuan-tuan hafal, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Surah Yasin. Dibacakan itu, ditaburkan sebagai isyarat kepada orang yang berkepung, maka Allah jadikan kepada mereka pelindung. Sebahagian riwayat kata mereka mengantuk. Boleh dua-dua, tak ada masalah. Dia mengantuk, dia lalai, dia alpa. Nabi buka pintu, keluar dengan Sayyidina Abu Bakar, bukan menuju ke Madinah. Sebaliknya baginda Nabi menuju ke bawah dulu, ke selatan, untuk duduk di Jabal Thur, atau dalam bahasa Arab dibetulnya Jabal Thaur. Jabal Thaur ni susah orang Arab sebut, jadi dia tukar jadi Jabal Thur, senang nak sebut. Duduk di Jabal Thur 3 malam. Bila duduk 3 malam, yang menghantarkan makanan Asma binti Abu Bakar, yang menutup kesan tapak kaki dengan ni adalah Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar. Dia akan naik atas Jabal Thur, bagi tahu maklumat kepada ayah dia dan juga baginda Nabi SAW. Kemudian dia akan tidur dekat atas itu. Sebelum subuh, Sayyidina Abu Bakar kejutkan dia, dia akan turun bawah, padam kesan tapak kaki, balik tidur di rumah dia. Jadi bila dia bangun esok pagi, orang semua bangun tengok dia masih berada di rumah lagi. Orang tak tahu apa berlaku. Cukup 3 hari baru keluar terus menuju ke Madinah menggunakan jalan persisiran pantai. Okey, itu cerita dia. Pengajaran. Sebelum saya sebut pengajaran, semua tengok saya betul-betul, sebab saya kena tanamkan dulu akidah yang betul kepada kita. Apa dia? Akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Dalam fiqh kita bermazhab Imam Syafi'i, kita berpegang bahawa ma'udhifa ilan nabi, apa saja yang disandarkan kepada nabi, itu semua adalah sunnah. Sama ada nabi buat atau nabi cakap. Nabi tak buat tapi nabi cakap, atau nabi diam, itu semua adalah sunnah nabi. Boleh? Jadi sekiranya begitu, dan Allah Ta'ala sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Nampak tak? Sesungguhnya pada diri Nabi itu ada contoh tauladan. Maka sekejap, sekiranya diri Nabi contoh tauladan, kita baca tadi hadis yang kita nak amalkan sunnah Nabi, apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi diam, ketiga-tiga ini ada dalam kehidupan Nabi. Maknanya kehidupan Nabi dalam perbincangan kita, daripada mula Nabi bagi tahu Sayyidina Abu Bakar kita kena berhijrah pada malam ini, ada pengajaran kepada kita sampai kiamat. Siapa yang nak berhijrah tak gunakan sistem yang ada pada Nabi, dia tak akan berjaya dalam sistem hijrah dia. Sebab Richard Schroeder, ini tokoh Mat Saleh, bukan orang Islam. Dia sebut dalam buku dia, dia kata apa? If you want to talk about transformation, kalau nak sebut tentang penghijrahan, perubahan, transformasi,
It had been done by Prophet Muhammad. Dia dah dibuat oleh Nabi kita. Yang mana Nabi ubah manusia yang mana hidup mereka tidak bernilai. Maafkan saya, ibu, orang perempuan tak ada nilai di zaman itu. Allah rakam dalam surah An-Nahl ayat 58. Nanti tengok Allah kata apa? Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab. Allah sebut dalam Quran. Nanti tengok surah An-Nahl. Apa dia? Allah rakamkan, Allah kata ketika mana diberikan berita gembira. Allah sebut berita gembira. Tapi bagi mereka bukan. Apa dia? Kelahiran anak-anak perempuan. Dhalla wajhuhu muswaddan. Gelap muka mereka. Takut, malu mereka. Wa huwa kazim. Dia tak tahu nak buat macam mana dengan kelahiran anak ini. Kenapa? Ini adalah satu kecelakaan bagi dia. Yatawara minal qaum min su'in ma busyira bih. Dia menyorok dalam rumah, tak mau jumpa dengan orang. Sebab apa? Aku dapat anak perempuan, ya Allah, malunya. Begitu keadaannya. Apa yang ada di fikiran dia pun Allah tulis juga. Apa dia? Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Adakah aku akan terus hidup hina seperti ini kerana ada anak perempuan, ataupun aku tanam mereka hidup-hidup? Ini manusia yang tak berguna. Tetapi Nabi membawa satu sistem manusia yang macam ini boleh berubah menjadi manusia yang paling berguna di atas muka bumi. Sehingga Nabi berkata, khairul qurun qarni summa allazina yalunahu summa allazina yalunahu, atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Sebaik-baik kehidupan zaman aku dengan sahabat, zaman sahabat dengan tabi'in, zaman tabi'in dengan tabi'in. Oh, dahsyat. Tuan-tuan tak akan jumpa kehidupan lebih indah daripada mereka. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab mereka mendapat gelaran yang kita hari ni, mailah, maafkan saya doktor ya, mailah doktor ke, ustaz ke, famous ke, masyhur ke, profesor ke, siapa saja tak pernah dapat gelaran macam mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah declare di bumi lagi, aku redha dengan cara kehidupan mereka. Macam mana Nabi buat? Apa kesan yang ada? So baru kita tengok step by step. Sebab mesti ada dalam kehidupan kita. Okay, titik. Itu mukadimah. Dalam baru kita boleh bincang kan. Kenapa masjid? Kenapa bersempena dengan ulang tahun yang ketiga Masjid Darul Hana? Kita bawa tajuk ini. Dan maafkan saya, mungkin bagi YB dan juga pihak masjid nak bincang tentang penghijrahan, apa kita nak isi dalam dia. Tetapi saya nak bawa dalam konteks yang lagi besar, yang lagi luas lagi. Apabila saya nak kata perpindahan masjid ke masjid ini dari dalam sejarah kita orang Islam memang perpindahan yang terbaik. Sebab Muharram penghijrahan Nabi, Mekah Masjidil Haram ke Madinah Masjid Nabawi. Rabiul Awal kelahiran di sebelah dengan masjid. Masuk Rejab pergerakan daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa. Naik ke satu tempat nama Baitul Ma'mur sampai ke Sidratil Muntaha dan atas lagi daripada dia. Itu sebab tu dia panggil Baitul Ma'mur. Itu tempat masyarakat langit itu beribadah pada Allah, tawaf di situ. Seolah-olah macam ada satu bait, ada satu masjid di atas sana. 3, 1, 2, 3 masjid. Kemudian Ramadan menghidupkan masjid. Rabiul Zulkaidah hari raya kurban, sembelihan dan juga proses pembinaan masjid. Dengan orang Islam, sejarah hidup kita tak akan lari daripada masjid. Oleh itu, wahai saudara-saudaraku, siapa yang nak kehidupan yang senang, dia jauh diri daripada masjid, dia tak akan jumpa kehidupan senang.
Apa pepatah orang tua-tua kata? Ketika mana azan dilaungkan, apa akan berlaku? Syaitan akan berkeliaran. Betul? Ingat perang, ingat perang. Bagus. Bagus. القائمة آت سيدنا محمد
والشرف والدرجة العالية رفع وبعثه المقام المحمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekejap ya. Pak Bi, macam mana perbincangan kita so far? Okay? Is it good? Tuan-tuan boleh ikut perbincangan kita? Jadi sebab itu orang tua-tua kata, bila azan, fenomena yang berlaku ketika azan ialah syaitan semua akan lari. Sebab itu orang tua-tua kata, bila dengar azan, jangan lari. Datang masjid, yang lari ni biasanya syaitan ya. Faham tak faham sudah? Allahu Akbar, lari dia. Jangan lari, main sini. Yang lari tu syaitannya. Bila azan jangan lari, datang. Kalau siapa lari, syaitannya tu. Sebab Allah kata apa? Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Setan ni ada dua, satu hak jin yang tak nampak, satu lagi hak manusia. Siapa dia hak manusia? Hak bila azan dia lari. Setan tak ada. Halo. Tak ada lah. Ada setan rupanya dalam mikrofon ni. Tak ada, tak bunyi. Halo. Tak ada, tu bukan ni, tu bukan ni. Tak tu mikrofon ni. Ni. Bukan? Halo, tak ada, sini tak ada. Dalam kot. Tadi dia pakai ejah dalam. Dalam kot. Tadi pakai ejah dalam. Halo. Dahsyat. Itulah punca dia. Padam balik. Punca dia yang tadi. Halo. Tak apa. Pelan-pelan. Biasa. Jagalah situ, punca dia tu. Dalam ni pun ada syaitan dia juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi selepas mukaddimah tadi saya cerita, kita ada 3 benda kena tanam sini sebelum nak jalan lagi. Okey. Pertama, hijrah mesti kena berlaku. Contoh, Nabi Adam hijrah daripada tak ada padam. Suara tak ada. Biasa. Pertama, Nabi Adam daripada syurga turun hijrah ke bumi. Kedua, Nabi Nuh hijrah dia dari kalau ikut Nabi Idris ada, tapi sebab kita tak familiar, dia kena cerita banyak panjang, kita ambil yang cepat saja. Nabi Nuh daripada tempatnya berlaku banjir, hijrah, kapal berhenti di tempat dalam Quran sebut wastawat alal judi, berhenti di atas bukit Judi dekat Turki. Turun lagi Nabi Ibrahim duduk di Palestin, ada kata duduk di Babylon dan sebagainya. Hijrah dia pergi ke Mekah. Sebelum hijrah ke Mekah, hijrah dulu pergi ke Mesir. 2 kali hijrah Nabi Ibrahim. Kemudian turun lagi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Nabi Yusuf daripada rumahnya di Palestin berhijrah pergi ke Mesir. Nabi Musa daripada Mesir pergi ke Madian. Semua Nabi yang 25 orang Rasul itu, semua kehidupan mereka berhijrah. Jadi yang pertama, hijrah wajib dalam kehidupan kita. Sebab itu Allah berani janji
وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Siapa-siapa yang berhijrah, dia akan mendapati bumi Allah ini luas dan kaya, dan dia akan menemukan kehidupan yang senang. Hijrah mesti. Sebab itu kita daripada baby nangis saja, tak boleh nak makan, tak boleh minum, tak reti. Tapi bila kita menangis, mak kita bagi susu dekat kita. Besar sikit jadi budak, kita tak pandai lagi nak pegang makanan, orang kena suap kat kita. Jadi kalau mak kita suap dekat kita sayur, makan sayur lah kita hari tu. Tapi kalau mak kita suap kita ayam KFC kita makan hari tu. Kita tak pandai ambil sendiri. Tapi bila kita berhijrah daripada baby jadi dewasa sampai sekarang, senang. Nak makan, ambil sendiri. Apa yang selera, masuk sendiri dalam mulut. Nampak? Bila berhijrah. Kalau nak kekal jadi anak kecil, tak untung lah dah. Boleh dapat. Okey. Yang kedua, hijrah wajib. Hijrah wajib dalam kehidupan. Yang kedua, Nabi, kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada awal Nabi kecil, baby lahir sampai Nabi wafat, semua kehidupan Nabi semua kita boleh pakai, kecuali yang khusus kepada Nabi. Kahwin 9 orang, naik ke langit dan sebagainya, yang tu saja khusus pada Nabi. Yang lain, Nabi budak, Nabi mengembala kambing. Apa pengajaran untuk kita mengembala kambing? Mengembala kambing itu diajar kepada para Nabi. Pertama, tanggungjawab. Sebab kalau kambing hilang, saya tak pastilah orang Sarawak pandai mengembala kambing. Tak biasa kan? Dalam-dalam mungkin ada. Saya tak biasa. Saya pun tak tahu macam mana nak suruh kambing masuk balik. Saya tak tahu. Yang saya pasti ulama tulis, sebab saya duduk negara Arab, saya biasa tengok. Walaupun saya tak tahu, tapi saya biasa tengok. Mengembala, jaga binatang, itu adalah tanggungjawab. Kalau kambing hilang seekor, dia akan dipertanggungjawabkan. Dia akan dimarah, dia akan disoal siasat. Jadi dia kena jaga kambing yang banyak, yang degil tak mau dengar cakap. Tanggungjawab. Oleh itu kita tak ada nak bela kambing ke gembala, tak ada di Sarawak ni. Kalau yang ada pun mungkin ikan. So ikan kita tak mengembala ikan. Kita bela ikan, bagi dia makan ni je. Dia tak lari mana, ikan duduk dalam tu je. Jadi ikan kita tak ada. Jadi untuk kita, apa benda dia? Kalau di sekolah, sebab itu kita ditanamkan tanggungjawab. Jaga kebersihan. Siapa yang tak mau belajar tanggungjawab dekat sekolah, esok bila dia besar nanti dia susah. Sebab dia tak latih daripada awal. Sebab itu nampak sampah dekat sekolah, kutip. Nampak apa orang rosakkan barang sekolah, kena tegur. Kita jangan rosakkan, tanggungjawab. Di rumah, tanggungjawab kita ialah mak bapak dan keluarga kita, termasuk atuk dan nenek kita. Jangan buat tak tahu dekat atuk nenek kita. Nabi pesan, al-barakatu ma'a kabairikum, keberkatan bersama dengan orang tua-tua kita. Siapa yang masih ada atuk nenek, makan dengan dia, letakkan makanan dalam pinggan dia. Jangan hanya selfie sahaja. Tanggungjawab. Okey? Jadi sekali lagi, yang kedua, yang pertama tadi hijrah mesti, yang kedua, kehidupan Nabi semua mesti boleh tiru. Yang ketiga, masjid tak dapat lari daripada kehidupan umat Islam. Yang lari daripada masjid sekok saja. Itu tuan-tuan tahu siapa? Syaitan itu. Jadi, apakah formula Nabi mengubah umat Islam? Yang pertama, ketika mana baginda Nabi berhijrah sahaja sampai di Madinah, baginda Nabi membina masjid terlebih dahulu. Sebab apa masjid? Masjid kita boleh banyak belajar daripada dia. Pertama, contoh. Maaf kalau saya tanya, maaf. Semua yang main sini
Semua pakai kasut ke tak pakai? Kasut kalau banyak. Ke memang orang Sarawak jenis datang tak pakai kasut? Semua orang pakai kasut. Maaf, kalau kasutnya hilang, saya yakin kita akan terasa hati. Sebab kita sayang kasut kita. Tambah kasut yang mahal-mahal di luar sana. Tapi masjid ajar kita, barang kita, kita sayang macam mana pun, bila datang ke tempat Allah, letak di luar, Allah dulu kita utamakan. Nampak? Kasut tu kita yang beli, kita yang usaha, kita cari duit, kita sayang sebab kasut tu mahal. Tapi bila hak kita berjumpa dengan hak Allah, tinggalkan hak kita di luar, hak Allah terlebih dahulu. Nampak? Masjid ajar kita. Masjid ajar kita. Nak masuk dalam masjid, mesti bagi salam, mesti kaki kanan. Sebab apa? Peringat kepada kita, ini bukan rumah kamu, ini rumah Allah. Suatu hari saya teringat itu arwah Tuan Guru Datuk Harundin. Semoga Allah Ta'ala menempatkan beliau dan juga para asatizah kita semua bersama dengan orang-orang yang soleh. Amin. Ketika arwah Tuan Guru Datuk Harundin usianya banyak, pendengaran tak jelas. Jadi bila Tuan Guru cakap telefon, Tuan Guru akan buka loudspeaker, dengar loudspeaker. Jadi bila orang telefon jawab, siapa yang ada dalam kereta boleh dengar perbualan. Jadi cerita yang saya sampaikan kepada tuan-tuan adalah cerita orang yang duduk dalam kereta dengan arwah Tuan Guru. Suatu hari telefon Tuan Guru berbunyi. Tuan Guru angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia perkenalkan diri dia. Oh, semua orang kenal orang yang telefon Tuan Guru ini. Sebab kalau dalam dunia dalam dunia politik, orang ini tak setuju dengan Tuan Guru, tapi dia telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Guru, ya, minta tolong boleh? Tolong apa tu? Boleh bantu bina masjid dekat tempat saya? Sebab, maaf, arwah Tuan Guru Datuk Harundin terkenal dengan orang yang buat masjid, yang mana masjid yang dia buat, yang dia uruskan, 5 buah masjid dia buat. Bukan 5 buah masjid serentak. Masjid ni habis, buat masjid ni habis, buat masjid ni, masjid ni habis, buat masjid ni, masjid ni habis, buat masjid ni. Orang yang buat masjid first sama-sama dengan dia, tak habis-habis lagi buat. Allah mudahkan urusan Tuan Guru. Jadi bila orang nak bina masjid, orang mesti telefon Tuan Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Guru boleh tolong? Tolong, ya, sila. Apa tu? Boleh tolong bina masjid tempat saya? Yang ini orang tak setuju dengan dia ni. Wow, ini berita gembira untuk saya. Nampak? Orang yang faham, yang belajar, yang hidup dia sentiasa dengan masjid. Ceramah masjid, esok ceramah masjid, masjid saja. Wah, ini berita gembira untuk saya. Tunggu, saya cari kawan saya sekejap. Okey, untuk orang Islam, kita kena ada kawan rapat banyak. Nabi ada 4 orang yang rapat. Kalau Nabi nak beli sesuatu, Nabi tak ada duit, kawan-kawan ni yang akan payung Nabi. Sama macam kehidupan Tuan Guru. Time Tuan Guru ada duit, okey. Time dia tak ada, kawan 5-6 orang yang ada keliling dia ni yang akan payung dia duit. So dia telefon kawan-kawan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada berita gembira ni kawan-kawan. Apa tu Tuan Guru? Ada orang minta kita buat masjid. Ya Allah, ini berita gembira betul. Siapa? Sebut nama dia. Hai, ini lawan kita. Ini lawan kita ni, dia tak setuju dengan kita. Apa jawab Tuan Guru? Dengar kalam orang yang matinya akhirnya sebut la ilaha illallah. Apa jawab Tuan Guru? Jangan macam tu. Kita nak bina rumah Allah, bukan rumah dia. Nampak? Nampak? Bukan macam kita. Kita tak boleh nak bezakan hati kita berkabus.
Kita nak beribadah tapi kita kabur. Kita tak nampak yang Islam itu apa, yang orang tak setuju dengan kita tu apa. Kita bertindak untuk untung kita, kita terlupa nak bertindak untuk untung Islam. Ini perbualan telefon yang diceritakan kepada kami. Apa jawab dia? Jangan macam tu. Kita bukan nak bina rumah orang yang telefon tu. Kita nak bina rumah Allah. Jangan kabur. Hati kita jangan berkabus. Sebab tu saya nak cerita malam ni, untuk ajak semua orang supaya hati kita jangan berkabus orang Islam. Jangan jerebu hati kita. Biar jelas kita nampak apa kita nak buat sebenarnya. Kita nak tolong Islam. Apa sahaja yang Islam ada, Islam perlu, itu jalan kita. Bukan diikut selera kita. Allah dah ajak dah, selera kita letak luar. Allah punya yang duduk dalam. Masuk dalam masjid, Allah ajar duduk mana? Duduk depan, soft pertama. Sebab itu orang Islam jangan belajar duduk soft belakang. Yang duduk soft belakang ni siapa dia? Bukan syaitan, jangan silap. Nampak tuan-tuan punya muka? Syaitan. Dah, itu azan saja. Jangan silap. Yang duduk soft belakang ni orang perempuan saja. Orang perempuan soft utama dia belakang ke depan. Itu soft orang perempuan. Orang perempuan punya soft dia dengan lelaki macam tu. Ini imam belakang imam lelaki dewasa, perempuan dewasa belakang sekali. Lelaki dewasa, perempuan dewasa, lelaki dewasa, perempuan dewasa, lelaki dewasa, perempuan dewasa, lelaki dewasa, perempuan dewasa. Kanak-kanak lelaki, kanak-kanak perempuan, kanak-kanak lelaki, kanak-kanak perempuan, kanak-kanak lelaki, kanak-kanak perempuan. Baru jaga dia punya aurat dia, batasan dia dan sebagainya. Jadi kalau orang lelaki main-main duduk belakang terus, tak boleh. Jiwa dia lembut macam perempuan. Walaupun dia taekwondo, isteri kata, abang balik. Baik, saya balik sekarang. Tak boleh. Nak betul, Allah dia ajar kita. Sebab tu mula-mula buat masjid dulu Nabi sampai 2 biji. Satu Masjid Quba, satu Masjid Nabawi. Saya ada banyak saya tulis untuk nak cerita kat tuan-tuan macam mana Masjid Quba. Bila tuan-tuan sampai nanti, tuan-tuan nak tengok di mana rumah Nabi tidur. Masa Nabi duk buat Masjid Quba, Nabi tidur di mana. Ada semua, tapi makan masa sebab dah 1.5 jam dah kita sembang. Tadi kan 7 lebih kan? Sekarang dah 8.22. Tuan-tuan selalu kuliah berapa minit? Kita tanya YB. 2 jam ni. Kita cubalah YB ya. Kita cuba sikit lah. Kita cuba lajak sikit lah ya. Kita lajak sikit cuba. Tuan-tuan masih okey lagi? Baik. Lagi apa kita dapat belajar? Sebab Nabi bina masjid terlebih dahulu. Okey, saya cerita dulu formula. Takut tak sempat, nanti tuan-tuan discuss benda ni lebih panjang. Ketika Nabi berhijrah, pertama bina masjid dulu. So daripada hijrah, pertama masjid. Siapa nak berubah, mesti masjid. Selepas masjid, persaudaraan. Mesti satukan di antara Aus dan Khazraj, Muhajirin dan Ansar. Tambah di sini, YB kena lipat kali ganda lah. Sebab Nabi di sana, Aus, Khazraj, 2 saja. Lepas tu Yahudi keliling, tapi Yahudi memang dah tak setuju. So mereka dah keluar Bani Qainuqa, Bani Khuraizah, Bani Nadir. Mereka lawan nanti sampai perang Ahzab nanti. Masa hijrah awal perang Badar, ini sampai perang Ahzab 10 tahun lagi pun masih lawan. Jadi yang tu terkeluarlah yang ada Nabi satukan Muhajirin Ansar. Tapi dalam Ansar ni ada 2, Aus dan Khazraj. So Aus Khazraj satu jadi Ansar, Ansar dengan Muhajirin. So lebih kurang 3 saja. Sini banyak Ibn Kadazan Bidayo, banyak orang selamat maju jaya lah ya. Tak boleh nak buat macam mana. Agak kena lipat kali ganda lah. Sebab yang kedua lepas hijrah, masjid kedua mesti kena satukan. Yang ketiga, untuk orang yang bukan fahaman kita, maknanya orang bukan Islam, apa dia? Kena ada perjanjian. Yang ni kita lemah. Maaf ya, orang Islam lemah benda ni. Apa dia? Contoh saja saya beritahu. Contohnya, kita ada rumah sewa. Kita ada perjanjian akad rumah sewa.
orang duduk rumah sewa kita, buat jahat kepada kita, kita nak halau keluar dia daripada rumah sewa pun kita takut. Sedangkan tu rumah kita. Sebab kita tak faham. Okey? Itu nombor 3. So kena faham perjanjian ni apa? Nabi buat tak? Bagaimana Nabi selesaikan dia? Jadi dengan orang Islam kita satu hatikan. Perjanjian ada dengan orang yang bukan Islam, dan dengan orang Islam kena berlatih sebab ada agreement, perniagaan, sistem barter dan sebagainya. Okey, nanti sekejap lagi. Yang keempat apa dia? Yang ni penting sebab YB ni kawasan baru. Nombor 4 sangat penting, tapi dia nombor 4. Dia tak boleh jadi nombor 1. Apa dia? Selepas bina masjid, selepas mempersaudarakan, selepas ada perjanjian, Nabi kontrol ekonomi. So kawasan-kawasan rumah kedai ini mesti ada pada tangan tuan-tuan. Kalau tidak, kita hijrahlah ke mana pun, nasib kita tetap akan sama. Okey. So ada 4. Kemudian baru, okey, tengok saya ya. Maafkan saya YB, saya nak cerita yang sekarang ni. Mungkin dia akan sangkut sikit dengan YB, tapi YB janganlah kecil hati dengan saya ya. Apa dia? Tengok saya sebut. Yang Nabi susun corak tadi tu, 4 tadi tu, bina masjid, saudara, itu perjanjian, ekonomi. Soalannya ialah, Nabi berjaya buka berapa buah empire ketika hidup Nabi 63 tahun? Tak ada. Nabi buka 2 aja, Mekah, Madinah. Betul tak betul? Siapa yang buka selepas itu? Azerbaijan dengan Armenia, Saidina Abu Bakar. Selepas Saidina Abu Bakar 2 tahun wafat Saidina Abu Bakar, Saidina Umar yang bawa. Okey, tengok ya, saya cerita ya. 7 tahun Saidina Umar memerintah, Saidina Umar 11 tahun. 7 tahun Saidina Umar memerintah, 2/3 dunia dia punya. Orang Islam dah pegang. Okey? Maknanya Rasulullah hidup lagi ke wafat dah? Rasulullah hidup lagi ke wafat? Wafat semua sepakat Nabi wafat. So maaf ya saya cerita. Ketika Nabi hijrah, Nabi naik unta bersama Saidina Abu Bakar. Ada tak orang yang mengejar Nabi? Ada satu orang. Siapa nama dia? Suraqah. Okey? Suraqah pembunuh upahan, dia boleh hidu. Dia seorang saja. Boleh hidu pergerakan Nabi. Dia nampak di pesisiran pantai ada 3 orang sedang berjalan. Dia kejar Nabi sampai dapat. Dan di dalam riwayat, sebab lepas itu Suraqah masuk Islam, dalam riwayat Suraqah cerita, aku kejar Nabi, tapak kaki unta Nabi kedekup tu aku boleh dengar. Nabi baca Quran ketika naik unta, aku boleh dengar. Maknanya dekat. Dia nak lembing Nabi. Tetapi bila dia nak lembing Nabi, kaki kuda dia terlipat, dia jatuh. Dia bangun balik, dia angkat balik kuda dia, dia tarik tali kekang kuda dia tu, bangun balik keluar daripada pasir yang lembut tadi tu, ligan Nabi lagi sekali, kejar Nabi lagi. Dia kata, aku dengar Nabi baca Quran. Mana dekat? Dia nak lembing, jatuh lagi sekali, angkat lagi sekali, kejar lagi sekali. Kali ketiga jatuh dia. Nabi berhentikan unta Nabi. Nabi kata, Suraqah, jangan kejar aku dah. Kamu tak akan dapat aku sampai bila-bila. Ketika itu Suraqah kata, tuan-tuan boleh buka kitab sirah banyak. Suraqah kata, aku nampak kepulan asap, macam ada awan berada di sekitar Nabi. Dan itu memang malaikat yang Allah, sebab malaikat jadi awan hitam pun ada juga dekat Nabi. Betul? Memayungi Nabi berjalan. Betul? Malaikat kan dia boleh menyerupa macam-macam. Jadi Nabi kata, Suraqah, jangan kejar aku dah. Kamu tak dapat aku sampai bila-bila. Suraqah jawab dekat Nabi, di hadapan kamu nanti akan ada satu kebun. Kebun tu aku punya. Kamu sampai kebun tu nanti kamu singgah, kamu minum air dia, kamu makan buah dia, bagi tahu nama aku. Apa jawab Nabi? Sebab Nabi bukan orang Sarawak, bukan orang Malaysia, bukan saya. Kalau saya, alhamdulillah, itu semua saya punya, bagi. Nabi kata, tak, aku tak mau yang tu.
Nabi kata, aku tak mau yang tu. Aku nak kamu balik bagi tahu dekat orang Mekah, jangan kejar aku dah, kamu tak dapat. Dan Suraqah, mau dah aku janjikan kepada kamu. Apa Nabi janji? Nabi kata, aku akan bagi kepada kamu mahkota Raja Parsi. Ada kata gelang Raja Parsi. Ini nilai dia banyak atau tuan-tuan. Dinar emas, wang emas zaman Nabi 4 gram, 4,2 gram. Nanti baca sejarah. 4,2 gram, 1 gram emas sekarang RM185. Ada sampai 196. Kalau 4 gram itu saja dekat dengan 700-800. Itu wang emas. Kalau gelang, kalau mahkota lagi berat, dia mahal harga dia. Nabi janji dengan Suraqah, aku akan bagi. Suraqah kata, macam mana aku nak tahu? Nabi kata, tulis. Suraqah tulis. Nabi ambil khatam, cincin Nabi. Nabi cop dekat kertas yang Suraqah bagi. Aku hadiahkan kepada Suraqah mahkota Raja Parsi. Dia simpan. Soalan, Nabi bagi tak dekat dia? Nabi tak bagi. Nabi wafat. Sebab Parsi jatuh di tangan Saidina Umar. 7 tahun, 2 tahun Saidina Abu Bakar. 9 tahun Nabi wafat. Baru Saidina Umar ambil bagi dekat Suraqah. Ini yang Nabi janji. Suraqah menangis. Tapi poin saya nak bagi tahu, YB, kalau YB susun elok, walaupun YB wafat, benda tu akan berjalan dan berjaya sampai hujung. Ini janji dia. Sebab itu kalau dalam sini kita ayah, saya ayah, sekarang baru kita nak sembang tajuk ni. Dulu tak ada, orang tak sembang tajuk. Sekarang baru kita nak sembang. Maknanya kalau ikut perjalanan dia, mungkin cucu saya nanti baru dia nak berjaya. Tapi kalau saya tak mula sekarang, sampai cucu tak dapat. Kehidupan kita tak berubah. Dia ada 4 formula dia tadi. Yang pertama, masjid. Masjid kita dah selesai sikit. Nanti tuan-tuan bincang-bincanglah sikit, tambah-tambah. Okey? Contoh dalam masjid ajar kita untuk duduk sama-sama. Contoh, imam bila semayang, katalah imam ada buat salah, so imam mewakili YB, imam YB ketua masyarakat, imam dalam masjid, imam buat salah, makmum kena tegur. Siapa yang tegur imam? Contohnya macam ni, imam habaq pengumuman, Assalamualaikum, bersempena malam ini saya hendak membaca qiraat. Imam kata, qiraat itu jenis bacaan Quran. Selalunya kita membaca Hafs an Asim. Jadi malam ini saya akan bacakan qiraat Warsh an Nafi'. Jadi tuan-tuan bila dengar saya baca, jangan takut, jangan lari. Itu semua cobaan. Okey? Dengar elok-elok. Jadi semua orang setuju, semua orang okey, YB pun okey, no problem Tok Imam. Tok Imam pun Allahu Akbar. Tok Imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Situ ada qiraat dia. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai habis. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Tok Imam buat pengumuman, kita semua dalam ni semayang, oh ini qiraat, masya-Allah, ini bunyi macam orang KL saja ni baca dia. Tapi saat itu qiraat dia, itu Warsh. Kalau tuan-tuan dengar tilawah kan, malam tilawah nanti tuan-tuan boleh dengar bacaan qiraat tu. Kalau ada yang baca tu kan, apa? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tuan-tuan boleh dengar semua tu dalam tilawah. Sebab negara macam-macam. Jadi Tok Imam dah buat pengumuman, kita dalam ni semua mendengar, oh gitu Tok Imam, alright, no problem. Tiba-tiba ada satu lelaki lah, dia baru sampai, dia sakit perut, belum semayang lagi, nak ambil wuduk, masuk toilet, sedang dia berak dengar wadduha, subhanallah. Tegur Tok Imam dia daripada toilet. Toilet. Itu gambaran kita hari ni. Apa dia? Dalam masyarakat, kalau kita tak tahu cerita diam.
Kita semayang pun belum, baru dekat tandas dengar waktu subhanallah dia sambil meneran subhanallah. Maaf, yang lagi teruk, yang lagi bahaya, kalau dia yang dalam toilet, dia keluar, okey, dia tak tegak lagi, dia tengah ambil wuduk, dia itu orang yang orang kenal, tetapi dia tak ada ilmu yang Tok Imam bagi tahu tadi masa pengumuman. Bila dia tak ada ilmu macam tu, dia ambil wuduk, dia dengar silap, dia pun subhanallah. Bila orang dengar suara dia, contoh macam suara saya yakin orang kenal suara saya, kata Tok Imam baca, saya kata subhanallah, orang yang yakin pun akan ragu-ragu dengan Tok Imam. Nah, itu cerita dalam masyarakat, kena jaga. Orang yang layak tegur Tok Imam, kalau Tok Imam salah, ialah belakang Tok Imam sahaja. Apa dia? Orang yang dekat dengan Tok Imam. Kita kalau ada problem dengan Tok Imam, bagi tahu orang yang selalu semayang belakang Tok Imam. Dia saja yang boleh tegur Tok Imam. Kita yang duduk hujung kanan, hujung kiri, jangan pandai-pandai tegur Tok Imam. Tambah pula yang masbuk. Dah lah lambat nak tegur Tok Imam pula. Ada hati nak tegur Tok Imam. Sama macam YB juga. Ada kesilapan, kita kena tegur. Tapi biar orang yang dekat dengan YB. Jangan kita baru kenal Sarawak ni, baru kenal. Oh Sarawak, kita yang nak tegur. Sabar, bawa bertenang. Nampak tak? Ini masjid ajar kita. Ni masjid ajar kita. Dia tak payah bercakap, dia ajar kita. Okey? Lagi. Cukuplah. Pindah yang kedua pula lah. Sudah lama dah. Baik, sambung. Yang kedua, saudara. Okey. Mempersaudarakan, nak bersatu hati. Saya pesan siap-siap ibu, bapa sama macam saya ya. Ibu bapa, ketua kampung, ketua masjid, ketua masyarakat, siapa sahaja ketua, bapa ketua keluarga lah ya. Ketua sekolah, pengetua, guru besar. Ketua sekiranya nak menyatukan orang, jangan guna harta benda. Sebab Allah janji dalam Quran, Allah kata wa allafa baina qulubihim. Allah menyatukan hati manusia. Yang nak bersatu mesti hati. Sebab itu pepatah Melayu kata bersatu hati, bukan tubuh badan. Salamlah ketat erat macam mana pun, kalau hati tak bersatu, tak akan bersama-sama. Habis semayang ni ramai macam ni pun, keluar nanti tetap kita bergaduh. Hati makanannya bukan harta benda. Sebab tu Allah kata lau anfaq, sambungan ayat tadi, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi. Kamu kumpul harta satu dunia, nak satukan hati tak akan dapat. Sebab itu maaf. Ada satu cerita seorang ulama. Saya minta maaf, semalam saya cerita ni, saya abang kata saya terlupa nama ulama tu. Hari ni masih tak baca lagi nama dia sebab tak spontan saja teringat cerita tu. Saya nak bagi tahu. Saya terlupa nama ulama ni. Minta maaf. Siapa yang ada dalam live ke apakah yang boleh tulis nanti nama, boleh bagi tahu ya. Zaman dulu ketika Islam kaya, sultan akan bagi wang yang banyak kepada guru agama, tok guru alim ulama, kerana menjaga akidah masyarakat. Jadi tok guru itu, ulama ni gaji dia yang sultan bayar banyak tuan-tuan, puluh ribu RM lah, RM puluh ribu kita kira. Sebulan puluh ribu jadi ulama, hebat. Tetapi ulama ni, dia dapat gaji hari ni, daripada pejabat dia dapat gaji tu, dia berjalan nak balik rumah, sampai rumah duit tadi habis. Dia derma dekat semua orang, duit dia gaji yang puluh ribu tadi. Maka orang hairan dengan dia. Jadi orang bertanya kepada dia, termasuk adik dia bertanya kepada dia. Adik dia pun ulama juga. Maka orang tanya, wahai tuan guru, kenapa tuan guru buat macam tu? Dia kata, aku sejak aku bagi sedekah daripada awal dulu sampai sekarang, setiap kali aku bangun tidur, bawah bantai aku akan ada 100 dinar tiap-tiap hari, dan duit itu cukup untuk aku sehari-harian aku. Aku tak perlu tambahan, jadi aku boleh bersedekah. Bila orang dengar dia cakap macam tu, adik dia buat macam tu, adik dia sedekahkan semua duit yang dia ada bila dia dapat,
tetapi esok pagi duit bawah bantai tak ada pun 100. Adik dia tanya kepada dia, wahai abang, wahai saudaraku, kenapa kamu buat dapat 100 bawah bantai kamu? Kenapa aku buat aku tak dapat? Maka jawab ulama ini, jawapan dia yang paling mahal. Apa dia? Wahai saudaraku, aku ketika memberikan harta aku di jalan Allah, aku yakin dengan Allah. Adapun kamu ketika kamu bagi, kamu ingin menguji Allah sama ada Allah nak bagi atau tidak. Sebab tu kita jangan uji Allah. Nak yakin. Jangan test Allah. Kita suka test Allah. Aku buat ni kena ke tak? Ada hati nak test Allah Ta'ala ya? Dahsyat betul manusia ni. Jangan test Allah. Allah dia tak suka. Sebab dia dah habaq dah diri dia, dia dah habaq dah sifat dia, dia dah habaq dah kemurahan dia. Allah habaq dalam hadis qudsi, Allah kata, ya bani Adam, wahai anak Adam, kamu datang kepada aku dengan dosa kamu bagaikan pasir di lautan. Aku datang kepada kamu dengan pengampunan seluas alam semesta. Allah yang macam ni kita masih nak uji kah? Jangan. Okey? Sebab itu dalam bab tadi, bila kita menyatukan hati, kita nak cerita bab hati, jangan kita jadikan harta sebagai penyatuan dia. Dia kena work out untuk hati. Kena zikir, kena semayang, kena duduk sekali, kena ada tanggungjawab. Benda itu akan membina hati, baru kita boleh bersatu padu. Itu yang kedua. Tak dapat yang ni, mana-mana kerajaan pun akan tumbang dalam masa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Kalau di sini saya suka habaq, di Sarawak hari itu saya dah habaq dah sebelum ni saya amat, tengok Kemboja tak pernah bersatu hati, asal 2-3 tahun perang, 2-3 tahun perang. Untuk pertama kali dalam sejarah daripada tahun 2000 sampai 2019, Kemboja tak perang 19 tahun. Pertama kali. Kita dah 60 tahun dah rasa tak ada perang. Kalau kita tak bersatu hati, macam mana orang tua-tua dulu ajar kita bersatu hati, mana government pun tak akan boleh berdiri. Kena satu hati. Jadi bila nak bincang tajuk hati, Tok Imam kita kena bincang tajuk kunci penawar bagi hati lah. Baru betul kunci dia. Okey, yang tu nanti bincang lain. Yang ketiga, apa dia? Perjanjian. Abang, kakak, tuan-tuan, maaf. Kita punya lemah kita ni dengan perjanjian. Maaf. Terutamanya orang yang pergi buat loan dengan bank lah. Asal buat loan je, bank suruh sign je, tak baca dah. Sign je. Perjanjian tu tak tahu apa. Sign je sampai ujung. Betul? Kita lemah. Oleh itu, dia kata takkan ustaz kita nak baca semua. Tak payah. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Sebab itu kita ada anak-anak yang ambil law, ada anak-anak yang ambil itu, ambil ini. Kita tak faham, panggil mereka cerita dekat kita. Satu bab cukup. Wahai anak, cerita dekat kami, apa itu agreement yang ada dalam perjanjian bank buat bila kita sign. Dia bagi tahu. Dalam perjanjian tu ada 5 section. 1, 2, 3, 4, 5 kita dengar saja. Oh, sekarang kita sudah faham. Cukup. Dan yang keempat, ekonomi. Nabi sebut dalam hadis Nabi au kama qal, Nabi kata umat aku akan kuat dengan 2 perkara. Pertama ilmu, keduanya harta. Sekarang maaf YB, bila kita nak berhijrah dan sebagainya, kena hitung benda ni, di mana kekuatan kita. Kalau ilmu kita masih lemah, harta kita masih lemah, jangan cuba-cuba untuk nak cabar orang lain. Orang makan kita tak habis kita. Selesai. Okey? So 2 ni kita tengah lemah sekarang ni. So sekarang kita kena kuatkan dia. Tapi dalam tajuk ni, ilmu tak bincang. Nanti tonton bincang lain. Yang keempat, ekonomi. Ekonomi dalam Islam banyak. Saya bukan pakar ekonomi, tuan-tuan kena tanya. Tapi berdasarkan kepada ayat Al-Quran surah Yusuf, memang Nabi Yusuf ajar kita untuk jaga ekonomi. Okey, tengok. Maaf, saya dengar tadi kita akan berhijrah dan proses ini akan berlaku selama 10 atau 15 tahun. Okey. Bila hijrah, kita akan pakai banyak benda, banyak keuangan akan berjalan. Kena ingat,
Kalau 10 tahun daripada sekarang atau 15 tahun, ambil 3 tahun sudah, sebab umur masjid ni 3 tahun dah. So tambah lagi 2 tahun, tambah lagi 10 tahun, 12 tahun. So sekurang-kurang kita akan lintas 2031, betul? Tengok saya. Tahun, saya dah habaq banyak kali dah, tapi saya still nak ulang juga sebab kita lupa. Tahun 1987 ekonomi dunia termasuk Malaysia jatuh, krisis minyak. Tahun 1997, selepas 10 tahun, George Soros dia gegarkan ekonomi dunia. Lingkup ranak, Malaysia ada inflasi sifar waktu itu. Tahun 2007 kita cuba untuk sustain, tapi berlaku tsunami, jahanam, berapa banyak benda. Bila berlaku, orang panggil istilah dia macam capex, apa semua istilah ekonomi. Bila kita kena bawa keluar duit banyak, walaupun kita dapat banyak, dia jadi akaun kita tak cantik. 2017, takkan tuan-tuan dah lupa? Tuan-tuan terlupa ke berapa ramai orang bergaduh ketika itu disebabkan duit tak ada? Baru 2 tahun lepas. Sekiranya 87, 97, 2007, 2017, 40 tahun betul-betul berlaku, macam mana tuan-tuan boleh selesa untuk 2027? Dan tuan-tuan sedang dalam proses penghijrahan. So dia mesti kena start daripada sekarang. So dia mesti kena discuss. Dia tak boleh buat tak tahu, sebab orang Islam, maaf, kita sini ada sedikit kelemahan lah orang Islam. Ini dikata oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ini ulama Al-Azhar, bukan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kitab Ihya Ulumuddin. Seorang ulama Al-Azhar namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dalam kitab beliau tulis, orang Islam ada beberapa kelemahan dia. Antaranya ialah Allah ciptakan kita alam. Maaf, tuan-tuan yakin kan binatang-binatang yang mana yang kita sembelih mereka, sebenarnya kita bukan bunuh mereka, kita tengah menunaikan tanggungjawab dia kepada kita. Bila kita sembelih dia, sebab Allah buat dia untuk kita makan dia. Bila kita sembelih dia, dia menunaikan tanggungjawab dia yang Allah buat dia untuk kita. Sama macam sayur, sama macam semua makhluk yang lain, ayam dan sebagainya. Allah buat alam untuk kita, tapi orang Islam lah paling penakut nak menggunakan alam. Kita paling takut nak travel, kita paling takut nak buat bisnes dekat luar, kita paling takut bila jumpa dengan orang luar, kita paling rasa rendah diri bila jumpa orang luar, kita paling takut nak explore benda-benda luar, kita paling takut nak pergi ke gunung sana, gunung sini, kita paling takut. Kenapa? Alam Allah buat untuk kita. Malaysia adalah sebuah negara daripada 199 buah negara. Kalau tuan-tuan jual baju dekat sini tak laku, ada 198 buah negara lagi nak tunggu hasil daripada tuan-tuan. Saya witness banyak depan mata saya, sebab saya dah berjalan banyak tuan-tuan, walaupun tak terlalu banyak. Sekurang-kurangnya Ireland saya pergi, Scotland saya pergi, UK, seluruh kawasan UK yang tempat main bola tu semua saya pergi. Turun bawah saya pergi Mekah, Madinah, Mesir, Turki, Kazakhstan, Russia. Kesini sikit apa? Itu Singapura, Thailand, Kamboja, Brunei, naik atas tu Jepun singgah sekejap, US saya pergi. Saya jumpa orang-orang Malaysia yang kaya raya di sana, yang asalnya buat bisnes di sini, sebab benda yang mereka nak buat tu di sini dah tepu, orang tak mau beli. Mereka buat berhijrah di sana. Kaya mereka tuan-tuan. Allah buat alam untuk kita. Alam hanya diwariskan kepada hamba Allah yang bertakwa. Kalau tuan-tuan dan saya mengaku kita bertakwa, alam ini untuk kita. Kenapa kita takut? Jangan takut. Baca, explore, pergi, luaskan. Especially, maaf, ibu-ibu. Ibu-ibu, saya mohon ibu-ibu,
Jadi diri ibu-ibu yang hebat, lahirkan generasi yang hebat. Sebab al-ummu madrasatun, ibu adalah sekolah. Idza a'dadtaha, sekira kamu siapkan sekolah ini, dia akan melahirkan syaban tulal i'raqi, pemuda-pemuda generasi yang hebat perkasa dalam istilah bahasa Arab. Sebab itu sebagai penutup, bolehlah tutup cukuplah. Ini nota saya. Saya cerita tadi sini sikit, yang ni saya tak cerita. Yang ni tak cerita langsung. Yang ni tak cerita langsung, alam je satu saya cerita. Jadi tak apalah, nanti next time lah kita sambung. Okey. So kesimpulan saya nak ambil dulu, sebab dalam nak membina generasi, ada satu cerita yang seronok untuk kita ambil sebagai pengajaran. Tu je. Yang lain semua dah bagi dah. Kesimpulan tadi dah bagi dah. Dah buat konklusi. Ada 3 benda tadi. Hijrah mesti berlaku. Semua kehidupan Nabi kita kena ambil. Yang ketiga, apa itu, masjid mesti kena jaga. Masjid dengan orang Islam tak boleh lari. Semua dapat. Susun pula. Nak hijrah ada 4 sistem dia. Masjid, satukan, jaga perjanjian, jaga ekonomi, kontrol ekonomi kawasan ni. Sebab ni kawasan baru. Jadi sebagai penutup, cerita dia begini. Saya dah cerita hari itu dekat satu tempat, tapi tak apalah, di sini nampak tempat lain kan, orang ramai. Suatu hari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, guru dia berkata kepada Imam Syafi'i, "Wahai Syafi'i, habis dah ilmu aku ajak kepada kamu." Hebat Imam Syafi'i, belajar dengan guru dia sampai guru dia dah habis ilmu lah. Kalau Masjid Darul Hana tu imam boleh kata macam tu, wana. Assalamualaikum, wahai penduduk Darul Hana sekalian, saya dah habis dah ilmu saya ajak kat semua. Hebatlah maknanya. Tapi tak pernah berlaku. Doktor tak pernah berlaku kat universiti. Doktor tak pernah kata kat anak murid, alhamdulillah esok kamu semua akan graduate. Dah habis dah ilmu saya ajak kamu semua. Tak pernah. Imam Syafi'i ketika tok guru dia kata macam ni, umur Imam Syafi'i 8 tahun, tuan-tuan. Maaf, ibu Imam Syafi'i terror. Sebab dia yang buat anak jadi macam tu. Sebab ayah Imam Syafi'i syahid. Okey? So tinggal ibu dia. So ibu Imam Syafi'i hebatlah, tuan-tuan. Ini orang Gaza, tuan-tuan. Imam Syafi'i orang Gaza, membesar, lahir di Mekah, belajar ilmu di Madinah nanti. So masa di Mekah, Tok Guru Imam Syafi'i kata, wahai Syafi'i, habis dah semua ilmu saya ajar dekat kamu, tak ada dah. Jadi kamu kena pergi dekat satu tempat nama Madinah, belajar dengan Tok Guru hebat di sana, namanya Imam Malik. Okey, sekejap. Imam Syafi'i, sebab siapa yang ada dalam sini daripada kalangan orang susah, kamu berpeluang untuk dapat macam Imam Syafi'i. Saya tak berpeluang nak dapat yang tu. Sebab ayah saya sedia kat saya untuk pergi sekolah dan sebagainya. Imam Syafi'i tak. Dia pergi sekolah, duduk di luar darjah, tengok melalui tingkap sahaja. Bila dia duduk situ dia belajar, sebab dia tak ada yuran nak bayar. Dia pun orang susah. Bila dia balik, dia selalu menangis dekat mak dia. Dia abang kata, mak, orang selalu gelak dekat saya sebab saya tak ada duit. Mak dia tetap suruh dia pergi sekolah. Suatu hari cikgu suruh semua pelajar-pelajar menulis. Dia tak ada buku. Dia balik, dia menangis dekat mak dia. Mak, saya tak ada buku, kawan-kawan semua gelakkan saya. Dia menangis dia. Mak dia kata apa? Syafi'i, gunakan yang ni. Kamu ada yang ni, Allah Ta'ala bagi. Itu kata mak dia. Kita kalau dah nangis sana, ibu, orang gelak saya tak ada alat tulis. Mak peluk dia, mak pun sedih juga anak. Dia nangis, tumpang nangis sekali sama dengan anak. Imam Syafi'i dah, mak Imam Syafi'i power, tuan-tuan. Macam tadi, hati dia tak jerebu, hati dia clear, nampak. Syafi'i, guna yang ni, Allah bagi kamu yang ni. Dia pergi sekolah esok, dia guna yang ni. Semua yang cikgu ajak, dia hafal. Nak mengukuhkan hafalan dia, dia buat begini, tulis dengan air liur. Cikgu nampak perbuatan dia. Bagi cikgu itu adalah perbuatan yang sedikit kotor. Ni sebelum
Tok guru tu kenal dia nantilah, yang sampai mengajar ilmu habis itulah. Ni awal sekolah dulu. Tok guru dia panggil, kamu buat apa tu? Menulis ilmu. Kamu tak ada kertas? Saya tulis dengan yang ni. Kamu hafal? Hafal semua cikgu. Ulang balik. Dia ulang balik. Budak dalam kelas semua tak boleh ulang. Setiap perkataan cikgu dia semua dia ulang daripada awal sampai habis. Tuan-tuan baca sejarah dia Imam Syafi'i. Sebab itu Imam Syafi'i bila berjalan daripada rumah nak pergi sekolah, dia tutup telinga. Bila ditanya, wahai Syafi'i, orang kampung tanya, hei Syafi'i, kenapa tutup telinga berjalan? Dia kata, pakcik, kalau saya berjalan buka telinga, semua yang orang bercakap saya hafal. Nanti cerita mak dia lahirkan dia, mak dia besarkan Imam Syafi'i, ibu-ibu kena baca. Saya tak sempatlah nak cerita dekat sini. Nanti baca ya. Macam ni ibu dia didik dia lahir tu, apa mak dia baca dekat dia. Memang power tuan-tuan Imam Syafi'i. Power sangat. Kemudian bila tok guru dia tengok macam tu, baru dia kenal siapa dia Imam Syafi'i. Dia ajar Imam Syafi'i semua ilmu sampai umur 8 tahun, kena pergi dekat Madinah. Tok guru abang, Syafi'i, habis dah ilmu aku ajak kamu. Kamu kena pergi Madinah belajar dengan Imam Malik. Maka Imam Syafi'i balik dekat rumah, dia kata dekat mak dia, wahai ibu, guru aku pesan dekat aku kena pergi belajar dekat Madinah ibu, dengan guru nama Imam Malik. Apa ibu dia jawab? Wahai Syafi'i, pergi belajar. Jangan takut dengan aku. Esok-esok jumpa di akhirat sahaja dengan aku. Itu jawab ibu dia. Maknanya anak pergi belajar, hang tak balik tak apa, aku hang jumpa ke akhirat je esok. Itu jawab ibu dia. Kita tak sama. Anak kita pergi tadika depan rumah, menangis kita. Tak? Betul tak saya cakap? Sebab kita lemah. Kita tak duduk soft depan. Jiwa kita lemah. Kita lemah. Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Allah kenal kita. Allah habaq dah. Aku tahu hangpa lemah. Allah habaq dah. Itu anak pergi sekolah rendah. Sekolah mana? Tu depan. Nangis je. Macam saya dengan isteri kan. Anak saya pergi tadika dengan rumah saya, panaskan enjin kereta lebih lama daripada hantar anak pergi sekolah. Tuan-tuan faham? Dekat saja. Itu pun hantar sekolah, bila petang nangis, anak saya okey, kita okey ni. Mak Imam Syafi'i 8 tahun pergi belajar, dengan aku jumpa di akhirat sahaja. Itu kata mak dia. Kemudian Imam Syafi'i pergi Madinah. Bila sampai di Madinah, yang ni pun sama juga. Tuan-tuan buat homework nanti ya. Cerita Imam Syafi'i dengan guru dia Imam Malik, tuan-tuan kena dengar cerita dia. Sebab hebat adab dia dengan guru dia. Walaupun dia boleh mengatasi ilmu Imam Malik dari segi beberapa perkara, tetapi dia belajar dengan Imam Malik. Allahu Akbar, malu kita dengan guru kita. Setakat yang saya boleh bagi tahu saja, apa dia? Imam Syafi'i dia kata, sepanjang 40 tahun aku berdoa di dalam semayang aku, selama 40 tahun aku tak pernah tinggal doa kepada guru aku. Kita nama cikgu pun dah lupa. Tuan-tuan, Imam Syafi'i tidur, dia tak meluncurkan kaki ke arah rumah guru dia, ke mana sahaja dia pergi. Ini je yang saya mampu buat, tapi di rumah saya untuk mak bapak saya. Di mana bilik mak bapak saya tidur, di situ saya tak akan unjurkan kaki sampai bila-bila. Tuan-tuan boleh tanya isteri saya. Itu je yang saya boleh buat. Yang lain tak boleh. Bilik ayah dengan mak saya dekat bawah. Jadi bila nak tengok TV, tak akan unjur kaki ke sana. Kalau nak tidur, tak akan unjur kaki ke sana. Walaupun bilik itu tak ada mak bapak saya. Sekarang ada dekat Ipoh. Tak unjur kaki sana. Barakah dia ada tuan-tuan. Imam Syafi'i 40 tahun tuan-tuan. Ibu tengok macam mana mak dia lahir dia. Power betul. Sambung. Jadi bila belajar di Madinah, dah hebat dah, terror. Orang hantar dia pergi ke Baghdad, jadi mufti di sana umur 17 tahun. 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun duduk di Baghdad, Iraq. Maknanya Mekah, Madinah, Iraq. Hebat dia jadi mufti, mengajak ulama jadi alim dengan dia. Jadi suatu hari, YB, rombongan daripada Baghdad
turun pergi ke Mekah buat umrah, buat haji. Jadi rombongan tu tak ada Imam Syafi'i, tapi anak murid Imam Syafi'i dalam tu ada orang-orang alim yang soleh. Jadi bila kan zaman itu Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. 150 Hijrah. Baru berapa tahun aja Rasulullah wafat. Kita pun dah merdeka 60 tahun. Makna Imam Syafi'i sempat lagi jumpa anak sahabat. Imam Syafi'i ni hebat. Jadi waktu tu tak ada kenderaan, jadi memakan masa lama. Bila masa lama, habis saja tawaf ke apakah, malam-malam ada kuliah macam ni. Jadi guru yang alim daripada Baghdad itu dia cerita, dia tengah kuliah, mak Imam Syafi'i ada dalam majlis tu, macam perempuan. Tiba-tiba guru ni kata, berkata guru kami Muhammad bin Idris, berkata guru kami yang alim Muhammad bin Idris. Maka mak Imam Syafi'i kenai nama tu, Muhammad bin Idris tu nama anak aku. Berkata guru kami yang alim Muhammad bin Idris. Dia cakap. Jadi bila habis kuliah, mak Imam Syafi'i datang jumpa dengan tok guru tadi. Wahai tuan guru, boleh tak saya tahu siapa dia Muhammad bin Idris itu? Dia kata, oh ini ulama besar. Wahai puan, dia adalah orang yang berasal daripada Mekah. Dia belajar di Madinah dengan Imam Malik, dan sekarang dia berada dengan kami di Baghdad. Tahu ibu dia, itu anak aku. Maka dia kata kepada tok guru tadi, wahai tuan guru, itu anak saya. Maka tok guru kata, ya Allah, ini ibu guru kami. Wahai ibu, apa yang kami boleh berkhidmat pada ibu? Nampak tak anak murid Imam Syafi'i macam mana dia ajak? Orang alim, orang yang terror. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan pandai ke tak? Kalau tuan-tuan boleh hormat mak bapak. Tok guru alim dengan mak dia, tuan-tuan tengok, ya Allah, hebat betul. Malu kita. Wahai ibu, apa yang kami boleh khidmat untuk ibu? Maka kata mak Imam Syafi'i, sekarang kamu boleh bagi tahu kepada anak aku, dia boleh balik ke rumah dah. Hari tu kata jumpa kat akhirat kan. Sekarang sebab dah tengok anak alim, dah orang semua dapat manfaat daripada, bagi tahu kat anak aku, sekarang dia boleh balik. Makna apa? Tok guru alim macam mana pun, selagi mak dia kata jangan balik, dia tak balik, dia taat dia. Tuan-tuan nak jadi orang hebat, petanda dia taat dengan mak bapak. InsyaAllah tuan-tuan jadi orang hebat. Saya doa tuan-tuan semua jadi orang hebat. Amin. Orang rombongan Baghdad balik, jumpa tok guru. Assalamualaikum tok guru. Kami jumpa mak tok guru di Mekah. Imam Syafi'i kata, hampa jumpa mak aku. Apa pesan ibu aku pada aku? Dia kata, ibu tok guru kata, sekarang dah boleh balik. Allah seronok Imam Syafi'i. Dia buat pengumuman dekat Baghdad, aku hendak pulang ke Mekah. Menangis pula orang Baghdad tak mau tinggal dia. Bila menangis sedih, orang pakat bagi hadiah. Maka di dalam riwayat menceritakan apa? Imam Syafi'i tak ada apa, dia tak ada harta apa, dia orang alim sahaja, tetapi orang sayang dia, orang bagi dekat dia hampir 100 ekor unta dia bawa balik, penuh dengan barang-barang dekat unta tu balik. Jadi bila banyak unta, kena ada khodam jaga, yang naik kuda jaga supaya unta berjalan elok. Balik daripada Baghdad nak sampai Mekah. Bila nak dekat dengan Mekah, Imam Syafi'i bagi tahu kepada khodam dia, tolong bagi tahu, tolong pergi jumpa dengan mak aku di tempat sekian-sekian rumah aku. Bagi tahu mak aku, kata aku dah nak sampai rumah. Nanti takut mak aku terkejut, unta banyak sangat, tak tahu nak parking kat mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu? Saya khodam Imam Syafi'i. Oh, Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata dia dah nak sampai dah. Apa yang Syafi'i bawa balik? Ibu dia tanya. Apa yang Syafi'i bawa balik? Khodam ni. Khodam. Bila orang tanya, dia cerita. Oh, Imam Syafi'i bawa balik 100 ekor unta ibu, penuh dengan harta. Dia tak kenal mak Imam Syafi'i. Mak Imam Syafi'i tutup pintu, kata, suruh anak aku balik. Aku bukan suruh dia bawa balik harta, aku suruh dia bawa balik ilmu. Oh, tak samalah dengan orang Sarawak, tak sama dengan orang Penang, tak sama. Apa? Anak aku 100 ekor unta, 10 ekor sudah pasti aku punya. Patut kena tambah lagi 100 sebab aku yang mengandungkan dia. Tapi mak Imam Syafi'i tak macam tu, tuan-tuan. Hebat dia tu, saya kata tu, dia hebat. Ibu dia, hati dia tak jerebuk, hati dia clear. Saya yang boleh teringat cerita ni, nak cerita dekat tuan-tuan, sebab hari tu saya dengan isteri kami duduk berdua, kami sembang. Saya timbul soalan kat isteri saya tanya dia, you nak anak jadi macam mana? Saya tanya dia.
ibu nak anak jadi macam mana? Oh, wife saya katalah, nak anak kita dia kena jadi alim, pandai. Dia kena yang ni, dia kena hafal Quran, tapi dia kena terror juga bidang yang lain semua. Saya pun kata, okey, I dah cerita kat you, I nak cerita pasal Mak Imam Syafi'i. You nak dengar tak? Cerita Mak Imam Syafi'i lagu tu. Tanya, macam mana? You sama tak? Lepas tak? Dia kata, tak lepas. Disebabkan tak lepas, maka kita tak boleh letak harapan yang begitu tinggi sangat ke anak kita, takut nanti dia jahanam. Sebab nak jadikan anak hebat, kita dua dulu kena jadi hebat. Kalau kita dua pun masih lagi tengok Fox movie, bahaya. Faham? Susah lah. Mak Imam Syafi'i, harta sikit pun tak duduk dekat dia. Apa anak aku bawa balik? Imam Syafi'i bawa balik unta mana? Suruh anak aku balik. Aku tak suruh dia bawa balik harta. Tutup pintu dia. Khodam balik cepat jumpa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, saya dah jumpa dah dengan Mak Syafi'i. Apa pesan mak aku? Dia suruh Imam Syafi'i balik. Pasal bawa balik unta banyak, harta penuh. Allah panggil orang Mekah semua. Hai orang Mekah, mai sini. Bagi semua harta dekat orang Mekah. Tinggal unta yang bawa kitab sahaja. Sekok. 99 ekor bagi semua. Khadam pergi jumpa mak. Imam Syafi'i tak balik. Takut dah. Khadam balik jumpa mak aku dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Khadam Imam Syafi'i. Syafi'i kata apa? Dia dah nak balik. Apa dia bawa balik? Unta dengan kitab saja, satu. Sekarang aku akan tunggu dia di hadapan pintu untuk sambut kehadiran anak aku. Power, tuan-tuan. Okey? Wallahualam. Itu sebagai hadiah lah. Saya cerita daripada itu. Semoga kita pun dapat mengikut jejak langkah itu. Ibu, saya hanya cerita saja ya. Ibu janganlah sedih balik rumah nanti menangis 7 hari 7 malam pula. Saya bukan sama. Anak kita beda. Peluang masih ada, jangan takut. Kita sama-sama bangun. Sebab baru nak hijrah kan. Tempat ni baru nak buat, baru nak hidupkan masyarakat baru. Boleh buat insya-Allah, jangan takut. Okey? Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ampun maaf daripada saya salah dan silap, yang baik semua daripada Allah. Yang tuan-tuan faham semua daripada Allah. Daripada saya yang salah silap saya Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fauzal mustaghfirin wa ya najjatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi drama yang telah disampaikan oleh banyak yang disampaikan, di mana perempuan di atas apa yang pada sampai ini akan mendapat perubahan dari bersama dalam kita untuk mentransformkan masyarakat Nabi Muhammad sebagai perubahan baru, insyaAllah. Jadi sebagai tanda kenangan kita, hari yang kedua yang untuk menyampaikan sedikit cerita untuk membawa balik oleh satu apa ini bisa baik, kita memberi masa pada